Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya Cikgu Nizam ingin berkongsi dengan barisan pentadbir sekolah, pengetua, guru besar, guru-guru, ibu bapa serta sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian. Hari ini tajuk kita adalah berkaitan dengan program Minda Sihat ataupun singkatannya PROMIS, yang mana hari ini saya akan ceritakan sedikit sebanyak berkaitan dengan panduan pelaksanaan program saringan Minda Sihat dalam kebiasaan baru tahun 2021. Program Minda Sihat ini bukanlah satu perkara yang baru dalam sistem Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana pada tahun ini sedikit berbeza pelaksanaan saringan disebabkan proses PDPR ataupun pelajar tidak dapat hadir ke sekolah. Maka kementerian telah melaksanakan satu pembaruan untuk dilaksanakan secara online. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya pergi kepada penerangan berkaitan dengan proses pelaksanaan saringan secara online, marilah kita sama-sama ulang balik sama-sama kita lihat apakah objektif pelaksanaan program Minda Sihat ini. Baik, yang pertama adalah untuk meningkatkan kesedaran, awareness kepada diri pelajar khususnya, dan juga kesihatan mental pelajar. Yang kedua, untuk memugarkan emosi murid bagi menyokong kesejahteraan diri, disebabkan proses ini berlaku sudah hampir 2 tahun dan juga pelajar ini tidak dapat bersosial, tidak dapat hadir ke sekolah, maka perlu diberikan suntikan semangat dan juga memberikan keyakinan untuk emosi pelajar lebih baik. Seterusnya adalah untuk kita mengenal pasti gejala-gejala awal yang berkaitan dengan kesihatan minda ataupun kesihatan mental akibat daripada krisis yang sedang berlaku. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, selain itu juga setelah dapat dikenal pasti, maka guru-guru dapat membantu melaksanakan intervensi kepada pelajar, khususnya kepada pelajar-pelajar yang menunjukkan tanda-tanda ataupun gejala awal berkaitan dengan kesan pandemik dan juga krisis terhadap kesihatan mental mereka. Seterusnya adalah untuk meningkatkan kemahiran daya tindak murid dalam mengendalikan emosi. Apakah dimaksudkan dengan kemahiran daya tindak ataupun coping skill? Kerana sesetengah individu dia mampu untuk menangani ataupun bertindak terhadap emosi yang mengganggu. Walau bagaimanapun terdapat juga pelajar yang lemah dari segi kemahiran daya tindak ataupun lemah dari segi menangani isu-isu yang berkaitan dengan emosi. Maka itulah objektif yang kita cuba berikan kepada pelajar-pelajar. Dan seterusnya, yang terakhir adalah setelah saringan, setelah intervensi awal kita laksanakan kepada pelajar, maka pelajar yang telah kita saring kita akan sahkan, kemudian kita akan observe dan kita akan rujuk kepada mereka yang lebih arif dan juga lebih pakar, disebabkan program ini adalah kerjasama di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita akan rujuk perkara ini kepada kalau di peringkat daerah kita akan rujuk kepada pejabat kesihatan daerah, kepada doktor-doktor yang lebih arif kepada soalan-soalan ataupun isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, okey. Ini secara asas pendekatan perkhidmatan, bimbingan dan kaunseling, bukan sahaja program berkaitan dengan kesihatan mental, begitu juga dengan berkaitan program-program yang lain. Okey, dia ada 4 pendekatan secara asasnya adalah pencegahan, perkembangan, pemulihan dan juga krisis. Yang mana keempat-empat pendekatan ini dilaksanakan oleh guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Yang mana pencegahan secara umumnya, perkembangan juga secara umumnya dilaksanakan kepada semua pelajar, ya. Kemudian peringkat pemulihan dan juga krisis ni khusus kepada pelajar-pelajar yang terlibat. Seterusnya adalah peranan yang dimainkan oleh guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Ada hampir lebih kurang 11 peranan yang umumnya yang saya sebutkan kat sini, ya. Antara lain menyelaras pelaksanaan program kepada guru dan murid, melaksanakan penantaran kepada guru, maklumat-maklumat pelaksanaan kita sampaikan, kemudian menyebarluaskan maklumat berkaitan promosi kesihatan mental kepada murid dan juga guru serta ibu bapa.
Yang keempat, menyediakan panduan dan bahan program kepada guru, melaksanakan saringan minda sihat melalui sistem e-perkhidmatan kaunseling murid di laman sesawang sepkm.com, yang mana khusus untuk kita laksanakan saringan minda sihat nanti. Seterusnya, menyediakan profil murid dari segi isu kesiasaan emosi, yang mana profil ini adalah sulit. Berkaitan dengan maklumat-maklumat pelajar, semuanya adalah sulit dan kita hanya akan kongsikan kepada pihak yang terlibat yang berkaitan sahaja. Suka saya ingatkan bahawa maklumat-maklumat pelajar ni adalah sulit, yang mana kita belum boleh melabel, kita tidak boleh memanggil ataupun kita tak boleh memberikan satu persepsi kepada seorang pelajar, even pelajar tersebut mengalami isu-isu berkaitan dengan kesihatan emosi, kerana mereka ini akan dirujuk dahulu kepada pakar ataupun psikiatrik untuk mengesahkan apa jua keadaan ataupun situasi pelajar yang tersebut. Jadi saya mohon kepada semua guru-guru kita kerjasama, kita bantu pelajar yang tersebut. Baiklah tuan-tuan dan puan, yang seterusnya, yang ketujuh, melaksanakan program pencegahan perkembangan pemulihan dan krisis mengikut keperluan murid. Yang ke-8, memantau perkembangan murid dari masa ke semasa secara umum dan juga secara khusus. Yang ke-9, melakukan krisis dan psikososial negatif murid kepada pentadbir sekolah. Yang ke-10, melaksanakan intervensi umum, khusus dan krisis kepada sasaran murid yang dikenal pasti. Dan yang ke-11, menjalinkan kerjasama dengan pejabat kesihatan yang berdekatan untuk mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan kepakaran. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan bimbang kerana item-item ataupun saringan yang dilaksanakan kepada pelajar adalah hasil gabungan ataupun kolaborasi di antara pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterus, pelaksanaan program ini adalah antara pelaksanaan program ataupun kita panggil pokok minda sihat lah ya. Okey. Yang di mana asasnya adalah promosi kesihatan minda, promosi kesihatan mental, yang mana kalau tuan-tuan dan puan lihat, dia ada beberapa perkara lah yang kita boleh laksanakan, antaranya sebaran infografik macam sekarang banyak dikongsikan oleh sama ada guru-guru ataupun kaunselor, guru bimbingan dan kaunseling di sekolah ataupun di mana-mana platform. Banyak sangat infografik yang dikongsikan. Seterusnya, siaran info audio video multimedia info minda sihat. Okey. Seterusnya, teknik relaksasi, pernafasan, panduan menjaga diri. Ini tips-tips ataupun perkara yang dikongsikan, boleh dikongsikan oleh bukan sahaja guru kaunseling tetapi guru-guru lain. Seterusnya adalah mindfulness, maknanya aktiviti-aktiviti kesedaran tahap tinggi. Kalau dari segi kerohanian ni, seumpama kita bermeditasi, ya, kita sedar, kita berikan pelajar-pelajar ni satu kewaspadaan terhadap sesuatu isu yang berlaku, yang mana diharapkan dengan aktiviti-aktiviti kesedaran ini dapat membantu dan membimbing pelajar ke arah yang lebih baik. Seterusnya, diadakan aktiviti seperti kuis pengetahuan ataupun kemahiran dan efektif minda sihat. Yang kedua akhir, kotak jurnal ruangan. Ini adalah contoh-contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan ya. Antaranya medium ekspresi emosi, kerana pelajar-pelajar ini kadang-kala dia perlukan satu platform untuk dia luahkan perasaan. Jadi kalau kita sediakan ruang-ruang tersebut dengan aktiviti-aktiviti yang tertentu sekadar untuk mereka luahkan perasaan, itu lebih baik ya. Seterusnya ada juga pertandingan ya. Ini antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan lah di peringkat sekolah tuan-tuan dan puan-puan semua. Seterusnya adalah pelaksanaan program. Ini yang perkara yang agak penting ya. Bukan agak penting, memang penting. Sebab kebiasaan baru, kalau sebelum ni sebenarnya telah dilaksanakan oleh guru bimbingan dan kaunseling di sekolah melalui saringan secara offline lah, secara bersemuka ya, dengan edaran borang-borang dan sebagainya. Maka kali ini, pada tahun ini, pihak kementerian telah menyediakan satu platform untuk pelajar yang buat secara online ya. Walaupun agak sukar kerana proses pelaksanaan pengisian saringan ini perlu dibimbing oleh guru kaunseling ya, untuk kita bantu supaya dapatan-dapatan ataupun data itu sangat tepat dan boleh membantu kepada guru untuk membantu pelajar-pelajar sekalian. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat yang pertama.
Okey. Instrumen yang disenaraikan di bawah ini, dia ada dua kategori lah ya, untuk dilaksanakan di peringkat sekolah rendah dan juga di peringkat sekolah menengah, yang mana sedikit berbeza, iaitu di peringkat sekolah rendah dan menengah semuanya akan jawab senarai semak keperluan murid, yang mana senarai semak keperluan murid ni tuan-tuan boleh lihat rujuk di sini, dia akan sentuh perkara yang melibatkan peribadi pelajar, keluarga, rakan, guru sekolah dan juga kepergantungan internet. Antara perkara-perkara ini, apakah perkara-perkara yang mungkin mengganggu pelajar-pelajar yang berada di rumah sekarang ini. Inilah perkara-perkara yang perlu kita kesan dilaksanakan kepada sekolah rendah dan menengah. Seterusnya, saringan Woolley PSQ2. Okey. Apakah yang dimaksudkan saringan Woolley? Woolley ni nama orang lah, nama doktor yang mengendalikan peringkat awal dulu saringan berkaitan dengan kemurungan ya. Jadi nama dia Woolley lah ya. PHQ2 ni dalam bahasa Inggeris lah, Patient Health Question, ataupun ada nombor 2 bermaksud. Apakah maksud 2 tu? 2 tu maksudnya ada 2 soalan sahaja. Ini yang Woolley telah laksanakan pada peringkat awal dulu, rintis dulu ya. Soalan ini dia hanya ada 2 soalan dan dilaksanakan di peringkat sekolah rendah sahaja ya. Okey, seterusnya saringan pengurusan emosi. Saringan pengurusan emosi ini adalah 12 soalan bagaimana individu mengurus emosi ataupun bertindak, bagaimana pelajar kita dia mengurus yang saya sebutkan tadi, gaya daya tindak, bagaimana murid-murid ni menangani perkara yang tersebut disanakan di peringkat sekolah rendah. Seterusnya saringan PHQ9. Kalau tadi PHQ2 bermaksud 2 soalan, maka yang keempat ini PHQ9 ada 9 soalan, yang mana dia lebih spesifik dari aspek pemikiran dan juga tindakan dalam mengukur kemurungan, yang mana hanya dilaksanakan kepada pelajar sekolah menengah sahaja. Maksudnya dia akan jawab 9 soalan. Seterusnya adalah yang kelima, saringan GAD7 ataupun GAD7 adalah Generalized Anxiety Disorder ataupun kecelaruan keresahan yang menyeluruh, sentiasa celaru, sentiasa resah. Jadi ada 7 soalan berkaitan dengan GAD7 untuk bantu guru bimbingan dan kaunseling mengesan jika ada terdapat pelajar-pelajar yang mengalami simptom-simptom ataupun tingkah laku ataupun pemikiran yang berkaitan dengan GAD7. Okey, jadi itulah antara perkara-perkara yang pelajar ini akan jawab. Sebenarnya soalan tu tak banyak lah ya. Soalan tu tidak banyak, maka mereka akan menjawab soalan-soalan ini. Saringan-saringan ini, suka saya ingatkan bahawa ini adalah saringan ya, saringan awal. Bukanlah kata kalau pelajar tersebut tinggi dari segi gangguan berkaitan dengan diri sendiri, masalah dengan rakan-rakan, makna kita nak katakan pelajar ini terus bermasalah, tidak. Kita akan saring dulu. Kemudian kalau kita rasa ragu dengan dapatan-dapatan yang dilaksanakan secara online, maka guru kaunseling boleh menyemak semula. Terutamanya pelajar yang menunjukkan dapatan-dapatan yang negatif ataupun yang membimbangkan dari segi emosi. Jadi tuan-tuan boleh lihat paparan ini. Inilah laman web yang akan dilaksanakan ya, berkaitan dengan saringan minda sihat secara online nanti. Kemudian yang ketiga, seterusnya murid yang dengan pasti mempunyai isu berkaitan emosi perlu menjalani intervensi menggunakan modul minda sihat KPM, modul pembukaran emosi dalam talian KPM, dan modul kesihatan mental remaja KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya, inilah carta perbatuan pelaksanaan program bagi tahun 2021, yang mana promosinya telah bermula sepanjang sesi sekolahan tahun 2021. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, mungkin ada ya perkongsian daripada guru-guru kaunseling ataupun guru-guru berkaitan dengan kempen ataupun kesedaran berkaitan dengan kesihatan mental ataupun minda sihat. Yang kedua adalah saringan minda sihat 1. Ini yang saya terangkan tadi, yang mana di peringkat negeri Pahang baru sahaja kita terima penataran pada 1 Julai 2021, maka kita akan bergerak untuk laksanakan
aktiviti saringan ini dalam masa yang terdekat, dalam masa yang terdekat, supaya cepat kita laksanakan, maka cepat kita kenal pasti jika ada krisis-krisis ataupun kes-kes yang segera perlu tindakan segera, selain daripada kita berikan perkembangan dan juga pencegahan kepada pelajar-pelajar secara umum. Jadi intervensi ini akan mula Ogos hingga September. Seterusnya saringan Minda Sihat 2 pada Oktober. Kita nak lihat, kita nak nilai adakah perkembangan ini berlaku dengan baik. Maka kita akan ukur pada tahun ini pada bulan Oktober. Dan yang terakhir sehinggalah rujukan dan pelaporan pada bulan November 2021. Tarikhnya akan kita kemaskini dari masa ke masa melalui guru-guru bimbingan dan kaunseling ataupun melalui peringkat PBD ataupun JPN. Jadi ini adalah catatan alih saringan minda sihat peringkat sekolah, yang mana dia ada peringkat sekolah rendah dan juga peringkat sekolah menengah. Mungkin secara ringkas lah mungkin tuan-tuan boleh rujuklah semula dengan guru-guru bimbingan dan kaunseling ataupun guru-guru lantikan sekolah yang telah diberikan maklumat. Ini sekadar catatan alih proses yang saya dah terangkan tadi. Ini bagi sekolah menengah. Jadi itu sahaja dulu berkaitan dengan pelaksanaan program Minda Sihat kebiasaan baru, yang mana seperti saya sebutkan tadi bahawa perkara ini telah lama dilaksanakan. Cuma kali ini kita laksanakan saringan ini secara online. Diharapkan penerangan ini membantu menjelaskan perkara yang perlu kita laksanakan dalam masa terdekat. Jadi kepada guru-guru, kepada ibu bapa, diharapkan dapat memahami dan kita berikan kerjasama yang baik supaya kita dapat membantu pelajar yang memerlukan, terutamanya pelajar yang sangat terkesan dengan pandemik COVID-19. Manakala pelajar-pelajar lain kita berikan pengayaan bagaimana mereka boleh bertindak, bagaimana mereka boleh mengambil peluang dari krisis ni daripada satu kelemahan, daripada satu perkara yang negatif kepada perkara yang lebih baik, kepada perkara yang lebih positif untuk kemenjadian murid kita pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi sekian saja, saya Cikgu Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.